uh, minggu depan kita akan masuk kepada contoh-contoh soalan tingkatan 5 lah, bab 1. Especially soalan yang melibatkan kertas 2 bahagian B. Sebab kertas 2 bahagian B ni dia lebih kepada dia bagi kes ataupun dia bagi artikel, dan daripada artikel tu kita kena jawab soalan berdasarkan artikel yang telah diberi. Artikel yang biasa diberi ialah berkenaan tentang daripada surat khabar, biasalah pasal polisi kerajaan lah, ya, lepas tu temu bual dengan Perdana Menteri lah, Menteri Harian Ekonomi lah. Dia berkenaan tentang isu-isu semasa. Kadang-kadang kita kena rajin tengok. Dia macam ni tau, tips lah tips untuk bagi cikgu lah ya, untuk you all sentiasa orang kata bersedialah dengan ilmu terkini ekonomi Malaysia ni adalah dengan menonton buletin TV3 ataupun TV1. Sebab apa? Biasanya TV3 dan TV1 ni dia ada segmen-segmen, dia ada bagi bercerita pasal Perdana Menteri, ekonomi dan sebagainya. So bila kita selalu tengok dan kita akan fahamlah apa yang pemberita tu sampaikan. Macam contoh dasar monopoli lah, dasar mata wang, macam tu cukai, GST dan sebagainya. Banyak ya dia dalam berita tu lah. Okay, cikgu rasa korang pun dah semangat ya, kok nak tengok bola malam ni ke apa. Sokok tak? Hopefully tak sokok. Okay. Alright. Alat dasar ekonomi Okay. Bila kita bercakap pasal alat dasar ekonomi ni bermaksud pelan tindakan kerajaan. Ya. Apakah pelan tindakan kerajaan dalam membangunkan untuk melaksanakan sesuatu aktiviti ekonomi yang tujuannya adalah untuk memantapkan prestasi ekonomi sesebuah negara. Ya. Dan dasar juga merujuk kepada apa yang boleh dan apa yang tidak boleh apabila kita bercakap mengenai kewangan negara. Okay, so yang senarai ini adalah dia punya outline dia. Dan cikgu akan pergi kat mana yang part-part yang penting sahaja sebab banyak ya, ini 61 pages. Okay, pendek kata kawalan duit kawalan duit dan kawalan ekonomi prestasi ekonomi Malaysia diselia oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Ya, Kementerian Kewangan Malaysia ni mereka berperanan untuk memastikan polisi dan dasar kewangan dan belanjawan negara dapat membangunkan ekonomi negara. Pendek kata ya, mereka ni adalah tulang belakang dan tunjang ya kepada prestasi ekonomi dengan melakukan dasar-dasar tertentu. Okey, kalau anda tahulah ya, mengikut perkembangan semasa, Menteri Kewangan kita terkini adalah Tan Sri Tengku Zafrul lah ya. Tan Sri Tengku Zafrul, kalau anda perasan lah ya, kalau anda tengok dekat Facebook ke ataupun kacamata Tengku Zafrul. Ya, Tengku Zafrul ni adalah kalau anda perasan lah, selalu tengok muka dia kat TV, inilah dia Menteri Kewangan. Ya, Menteri Kewangan yang terkini lah. Ya, senator, dan dulu dia adalah bekas banker, dulu dia adalah bekas CEO CIMB. Ya. So bila dah orang kata ni kira orang ternama dah juga ya, Tengku Zafrul ni. Ya, so dia juga yang merancang polisi-polisi dan dasar ekonomi Malaysia ketika ini Okey. Salah satu dasar yang kebiasaannya dilakukan oleh kerajaan adalah dasar fiskal. Okey, dasar fiskal ni iaitu mengimbangi cukai dan perbelanjaan. Sebab apa? Okey, cukai perbelanjaan. Kenapa cukai dan perbelanjaan ni perlu diseimbangkan? Cukai ni adalah hasil ekonomi negara. Ya. Kerajaan dapat duit, ya, kerajaan ada duit kerana mereka mengutip cukai daripada individu dan juga syarikat, ya, dan juga cukai-cukai yang lain. Maknanya itu adalah hasil diorang, ya. Dari segi perbelanjaan, ya, maksudnya memang belanjalah, ya. Maksudnya kerajaan melakukan pelaburan, ya, kerajaan membeli aset, ya, membangunkan tu bina sekolah, bina hospital, ya, membayar gaji penjawat awam, ya. Jadi apabila
orang kata cukai dan perbelanjaan ni diseimbangkan, ya, akan ada masa di mana ada masa cukai melebihi perbelanjaan. Ada masa perbelanjaan melebihi cukai. Yang itu kita akan cover pada fiskal orang kata pengembang dan juga menguncup. Nanti kita akan tengok. Ya. So jadi dasar fiskal ni dia main dua benda ni je, iaitu dia main dengan cukai dan dia main dengan perbelanjaan. Ni dia yang cikgu cakap tadi. Dasar fiskal mengembang dan dasar fiskal menguncup. Okey, dasar fiskal mengembang apabila dia menaikkan cukai, ya, dan pada masa yang sama bukan menaikkan pula. Cukai turun. Ya. Fiskal mengembang dia cukai menurun, perbelanjaan naik. Mengembang ni, perkataan mengembang merujuk kepada perbelanjaan. Apabila perbelanjaan kerajaan banyak, maka dia punya dasar fiskal dia mengembang. Tetapi menguncup apabila dia mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Belanja tak banyak, tetapi dia kutip cukai banyak. Ya. Tapi kalau buat naik turun susah juga. Kita buat tambah tolak lah ya. Nampak senang sikit. Okey, menguncup berlaku apabila cukai bertambah tetapi belanja berkurangan. Mengembang berlaku apabila belanja bertambah, cukai kurangan. Akhir-akhir ni kalau kamu tanya cikgu, cikgu akan cakap dasar fiskal mengembang. Kerajaan memang banyak berbelanja. Kenapa banyak berbelanja? Bila dah pandemik ni, mereka membelanjakan untuk vaksinasi, membeli katil tambahan untuk hospital, ubat-ubatan dan sebagainya, semata-mata untuk membantu rakyat lah. Dan pada masa yang sama BPR, BPN tu semua dasar fiskal mengembang. Menguncup kurang sikit lah. Ya. Okey. So apabila dasar fiskal mengembang berlaku, iaitu perbelanjaan kerajaan meningkat, ya, ini disebabkan oleh pengangguran. Ya. Ramai yang kehilangan pekerjaan, tak dapat gaji pun separuh, dibentikan kerja. Jadi adalah bantuan daripada kerajaan, iaitu dari segi kerajaan mengeluarkan duit. Yeah. Dan apabila dasar fiskal menguncup berlaku, perbelanjaan kerajaan kurang, maka mereka menaikkan cukai pada masa yang sama, harga barang pun naik. Yeah. So itu adalah beza antara dasar fiskal mengembang dengan dasar fiskal menguncup. Okey, dia mainkan antara cukai dengan kerajaan. Okey, ini adalah dia punya summary untuk rujukan masing-masing. Ya, yang penting faham konsep antara mengembang dan menguncup. Okey, hasil kerajaan. Ya, salah satu hasil kerajaan ataupun pendapatan kerajaan adalah datang daripada cukai. Ini adalah yang utama, iaitu cukai pendapatan individu dan cukai pendapatan syarikat. Okey, selain daripada satu lagi kita panggil sebagai bukan cukai. Maknanya selain daripada cukai lah, iaitu contohnya yuran, lesen, saman pun ya. Kadang kalau kena saman, bayar saman, saman dibayar dekat polis, itu adalah hasil jugalah ya. Saman, compound ya, compound tak pakai mask ke apa, itu adalah hasil kerajaan lah ya. Cukai iaitu cukai pendapatan. Okey, so hasil cukai dan hasil bukan cukai itu adalah sumber macam mana cara kerajaan mendapatkan duit. Okey, dia tak tanya pun berapa dan sebagainya. Kita nak daripada cukai ni terbagi pada dua, iaitu cukai langsung dengan tidak langsung. Okey, so apa beza cukai langsung dengan cukai tidak langsung? Okey, yang cukai ni maksudnya bayaran wajib dalam bentuk wang lah. Maksudnya kena bayar dekat kerajaan macam tu. Okey, cukai langsung bermaksud ya sejenis cukai yang beban cukainya tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain. Ya, maksudnya cukai ni memang direct dibayar, dia terus bayar kepada kerajaan. Hanya kerajaan sahaja yang boleh dapat duit cukai tersebut. Kerajaan tak boleh pindahkan duit cukai yang dapat daripada rakyat untuk bagi kepada orang lain. No way. Ya, dan kebiasaannya ya cukai langsung ya terdiri daripada individu dan juga syarikat. Direct tax dengan direct individual tax, direct corporate tax. Ya. Okey, maknanya individu dan syarikat membayar terus cukai kepada kerajaan tanpa ada pelibatan daripada pihak ketiga. Okey.
Cukai pendapatan individu ya, dapat gaji, ada cukai, kena bayar. Syarikat kalau ada untung, kena bayar. Ya. Dan satu lagi cukai pendapatan koperasi ya. Cukai pendapatan petroleum, cukai langsung yang lain ya dan sebagainya. Ini semua direct dibayar kepada kerajaan. Ya. Cukai keuntungan hartanah ya, jual rumah dapat untung, kena bayar cukai. Duty stamp ya, apabila dokumen melibatkan soal kerajaan, dokumen kena bayar jugalah. Cukai tanah ya, tanah pun ada cukai, cukai pintu ya, untuk apa yang ada rumah kena bayar dan sebagainya. Okey, kalau cukai tak langsung, dia boleh pindahkan cukai itu kepada orang lain. Ya. Okey. Contohnya seperti duty excise ataupun GST dan sebagainya. Okey, untuk GST ya ataupun SST ya, rakyat ataupun pengguna dia tak bayar terus kepada kerajaan. Dia bayar kepada kedai ataupun peniaga dahulu. Dan peniaga pula kena bayar kepada pengeluar dan pengeluar barulah bayar kepada kerajaan. Maksudnya cukai ni dia berlapis. Dia melibatkan 2 hingga 3 lapis. So itu kita panggil cukai tak langsung. Dia tidak terus kepada kerajaan. Ya. Okey, so contohnya yang ada adalah duty excise. Duty excise ni adalah barang duty atas barang-barang yang sepatutnya kenalah ya. Ada barang yang haram pun kena bayar duty excise juga, macam rokok, tembakau, minuman keras. Dia ada duty ada ya, maksudnya atas barang-barang yang special lah. Lepas tu kalau nak guna duty excise ni, dia kena cukai sebab apa? Kalau nak guna sepatutnya benda tu tak boleh, tapi kalau nak guna baru bayar, macam rokok. Ya, dia tak bagi, dia sepatutnya rokok tak digalakkan, tapi kalau nak rokok juga kena bayar cukai. Sebab tu harga rokok menjadi lagi naik. Ya, sebab apa? Pembeli tu dia bayar rokok sekali dengan cukai. Ya. Arak pun sama, ya. Nak minum arak, beli arak, bayar, lepas tu dengan cukai sekali kena bayar. Harga dah siap masuk dah. Duty import. Ini adalah cukai ke atas barang-barang import. Contohnya beli barang dekat UK ataupun beli barang daripada Perancis. So bila barang-barang macam tu import, then kena bayar cukai lah. Ya. Duty export, ya, nak hantar barang keluar, kita akan ada inilah cukai ke atas ekspor. Ya. Contohnya menjual kereta Proton kepada Indonesia, ekspor yang itu kena inilah akan ada cukai lah ya, cukai yang dikenakan kepada Indonesia untuk bayar kepada Malaysia. GST ni yang biasalah berlaku ya. Makan kat restoran ada apa service charge 6% dan sebagainya. Beli barang pun ada cukai. So kenalah ya GST. Cukai perjudian pun ada juga ya, nak main judi pun kena bayar cukai. Macam contoh dekat Genting Highland. Ya, bayar cukai lah kalau nak masuk ya. Levy ya. Kadang-kadang kalau tengok kat TV ada satu nama cukai keamanan. Ini yang kalau cerita pasal gangster lah ni kan. Bayar cukai kepada gangster and then gangster tolong jaga kawasan. Itu cukai keamanan lah ya, contoh. Itu tak ada itu bukan langsung ya. Okey. Itu tadi kita cerita pasal cukai. Sekarang kita tengok kepada yang bukan cukai. Okey, yang bukan cukai ya adalah benda-benda yang selain daripada cukai lah, maknanya pendapatan yang lain. Contohnya saman dan penalti. Ya, saman parking, denda compound tak pakai mask ataupun apa lagi melanggar SOP. Ini semua hasil bukan cukai lah ya. Okey, tetapi dia lebih kepada compound dan denda. Ya, saman trafik, ya, langgar lampu merah, kena bayar lah. Kemudian lesen dan permit. Ni contohnya lesen berniaga, ya, lepas tu permit nak menjalankan perniagaan. Lepas tu macam-macam lah lesen. Lesen kereta, lesen memandu, ni semua lesen lah ni. Ya. Okay, kemudian ya kerajaan juga boleh mendapatkan road tax sama lah macam road tax, ya, lesen dan sebagainya. Faedah dan pulangan pelaburan kerajaan, kadang-kadang kerajaan ada melabur di luar negara, beli saham dan sebagainya, dan keuntungan tu dia akan dapat. Tu kita panggil hasil bukan cukai. Bayaran sewa harta dan aset kerajaan, contohnya apabila syarikat menyewa bangunan kerajaan ataupun syarikat meminjam harta kerajaan, bayar sewa.
contohnya sewa kereta kebal ke, sewa kapal terbang ke, sewa bangunan, premis-premis kerajaan, tu kena bayar lah. Kemudian dividen royalti petroleum dan gas asli ini apabila syarikat-syarikat petroleum seperti Petronas, Petron, Shell mendapat keuntungan, maka mereka kenalah membayar royalti atau dividen kepada kerajaan. Hadiah daripada luar negara, contohnya China dia menghadiahkan panda, dua ekor panda kepada kerajaan Malaysia. Dan dulu Arab Saudi ada bagi 2.6 bilion kepada kerajaan Malaysia. Dan kemudian dividen dan saham daripada JLC. JLC ni bermaksud syarikat yang berkaitan dengan kerajaan. So ini adalah contoh-contoh pendapatan lain yang bukan berasaskan cukai, yang kerajaan akan dapatlah. Okay. So ini adalah statistik untuk rujukan semata-mata. Okey, cikgu tak akan masukkan dekat kadar cukai ni kerana yang ini dia lebih kepada cara nak mengira lah ya. Okey, tapi yang ini nanti kita ada masa kita akan tengok kemudian. Bagaimana nak mengira cukai regresif dan sebagainya. Sebab cikgu nak kamu faham, nak you faham dia punya basic dulu ya. Hasil cukai dan bukan cukai. Ini cikgu skip no. Okey, ada apa-apa soalan ke Razik dengan Wafi setakat ni berkenaan dengan hasil cukai dan hasil yang bukan cukai? Apa boleh Okey. Okay, kita tengok ke bahagian belanja pula. Tadi hasil. Tadi hasil, sekarang kita masuk ke bahagian perbelanjaan kerajaan. Okey, perbelanjaan kerajaan bermaksud kerajaan membelanjakan sejumlah wang yang dikutip daripada hasil-hasil yang telah diperoleh daripada cukai dan juga bukan cukai. Okey, jadi duit yang kerajaan dapat, mereka menggunakannya untuk mengurus dan juga untuk membangun. Okey. Mengurus ni dia lebih kepada mentadbir. Macam contoh dekat Putrajaya lah, penjawat awam, ada event-event tertentu, mengurus, mentadbir, maksudnya ada benda-benda yang berkaitan tentang urus tadbir kerajaan lah. Kalau pembangunan ni dia lebih kepada investasi, iaitu pelaburan dan juga pembangunan negara. Contohlah pada tahun 90-an dahululah Tun Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri. Banyak pembangunan yang telah dibuat. Contohnya pembangunan dari segi membangunkan KLIA, KLCC, Sepang International Circuit, lepas tu Putrajaya. Itu semua adalah lebih kepada pembangunan. Maknanya mereka melakukan pelaburan untuk membangunkan kawasan-kawasan. Sekolah, hospital dan sebagainya. Kalau mengurus pula lebih kepada membayar gaji penjawat awam, kemudian bayar elektrik, bangunan Putrajaya tu dan sebagainya. Okay, so ini dah tulis, dah ada dekat sini. Pembelanjaan mengurus, berulang pada setiap tahun ni pengurusan dan pentadbiran harian kerajaan. Contohnya kat sinilah dah ada, bayar khidmat hutang negara, pencen dan sebagainya. Kalau perbelanjaan, meningkatkan pembentukan modal negara, contohnya perkhidmatan sosial, perbelanjaan sektor. Universiti pun sama, lebih kepada pembangunan juga. Okey, perbelanjaan mengurus kerajaan merujuk kepada perbelanjaan semasa kerajaan yang berulang-ulang pada setiap tahun untuk membolehkan pengurusan dan pentadbiran. Ini dia dah beritahu dah. Tujuan dia adalah untuk membayar perbelanjaan untuk pengurusan dan juga pentadbiran harian kerajaan setiap hari. Putrajaya beroperasi dan sebagainya, itu perbelanjaan mengurus lah. Okey, ni adalah contohnya emolumen, iaitu gaji dan upah. Ni biasa bayar gaji penjawat awam, bayar khidmat hutang, bekalan perkhidmatan, pencen, subsidi, beasiswa dan pada kerajaan negeri. So you boleh tengoklah, ini contoh-contoh dia punya tadbir urus. Okey, manakala perbelanjaan pembangunan merujuk kepada projek-projek kerajaan.
projek-projek pembangunan kerajaan. Contohnya masjid besi dekat Putrajaya, Masjid Putrajaya, Rumah Prima, lepas tu apa lagi? Tun Razak Exchange. Macam-macam lah ya, bangunan-bangunan tinggi tu dibuat tu semua duit kerajaan tu. Ya. So tujuannya adalah untuk meningkatkan sektor ekonomi dan pada masa yang sama sektor sosial ya, menggalakkan pekerjaan, sektor keselamatan, pentadbiran awam, macam-macam lah ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi dan menambahkan peluang pekerjaan. Ya, banner sekolah, banner hospital, banner tu, banner ni, semua banner. Ya, itu dalam pembangunan. Okay. Alright. Bagaimana mereka merancang untuk sejumlah wang untuk belanja mengurus dan juga belanja membangun. Maknanya kat sini kita ada satu istilah yang kita panggil sebagai belanjawan negara. Setiap tahun ya, Kementerian Kewangan akan membentangkan sejumlah wang yang akan allocatekan ataupun diletakkan ya, sama ada berapa banyak duit untuk mengurus dan berapa banyak duit untuk pembangunan. Okey. Jadi dia adalah satu penyata. Ya. Dan pada masa yang sama tujuan dia adalah untuk memberitahu rakyat bahawa okey, ini adalah sejumlah wang dan kami akan membelanjakannya untuk memacu ekonomi negara ya. Dan dia dibentangkan di dalam parlimen lah ya. Kebiasaannya pada akhir bulan Oktober ataupun awal bulan November lah ya. Okey, ada 3 jenis belanjawan ya, bila dibentangkan ya, kadang-kadang ekonomis boleh tahu ya sama ada dia adalah defisit. Okey, defisit ni bermaksud belanja banyak tetapi hasil kurang. Ya, kalau anda tengok dekat dacing sini, belanja lagi berat daripada hasil. Dia maknanya duit keluar lagi banyak daripada duit masuk. Defisit ni bermaksud kurang. Bukan kurang belanja, tetapi maksudnya belanja negatif. Yang ni lebih kepada belanja negatif. Kalau belanjawan lebihan bermaksud hasil lagi banyak daripada belanja. Belanja sedikit tetapi keuntungan dia banyak. Ya, hasil banyak. Kalau belanjawan seimbang bermaksud belanja dengan hasil adalah sama. Malaysia lebih kepada yang inilah, seimbang ya, antara hasil dengan belanja. Tapi ada masa dia akan jadi defisit sebab banyak perbelanjaan tetapi hasil menjadi kurang. Okay, so yang ini boleh tengok ya, maksud-maksud dia. Ya, belanja defisit ni pun kita dah tengok. Kenapa kemelesetan ekonomi dipulihkan? Kerana hasil lagi tinggi. Ini belanjawan defisit. Ya. Apabila perbelanjaan menjadi lagi banyak, pembangunan jadi lagi banyak, pertumbuhan ekonomi akan menjadi lagi pesat dan peluang pekerjaan pun akan jadi lagi banyak. Ya, biasanya solution ekonomi macam itulah. Belanjawan lebihan, kadar inflasi menurun. Sebab apa? Ya, apabila kerajaan dah banyak duit, jadi mereka tak perlulah untuk menaikkan harga barang. Ya, itu adalah formula yang quite simple lah ya. Okey, dasar kewangan tadi dasar fiskal kita dah terangkan mengenai keseimbangan antara cukai dan juga hasil dan juga belanja. Ya, ini dasar fiskal tadilah ya, keseimbangan antara hasil dengan belanja. Kalau dasar kewangan ni pula, ya, kita ada dua possibility, sama ada dasar kewangan mengembang ataupun menguncup. Mari kita tengok beza antara dasar kewangan mengembang dengan dasar kewangan menguncup. Nak tahu beza senang je. Okey. Dasar kewangan mengembang bermaksud dia menambahkan wang. Dengan kata lain, dia menambahkan duit kertas. Ya, maknanya dia menambahkan duit kertas. Sebab tu kalau anda tengok dekat TV mesin untuk bukan keluarkan duit, untuk mencetak duit dia jadi banyak lah Tetapi kalau dasar kewangan menguncup, duit kertas jadi berkurangan.
Macam mana diorang buat? Ya, duit yang bank negara ada dia akan simpan balik. Tapi kalau yang mengembang, dia keluarkan banyak mata wang. Duit kertas lah maksudnya. Okay. So ini adalah cara-cara pelaksanaan ya, dasar kewangan mengembang dan juga menguncup. Boleh tengok nantilah. Okay. Kewangan mengembang bermaksud menambahkan bekalan wang. Kalau yang menguncup bermaksud mengurangkan bekalan wang. Okay. Alat dasar kewangan alat dasar kewangan kita ada 5 ya, iaitu nisbah rizab berkanun, rizab tunai, sewa beli, jaminan kerajaan dan kajak faedah. Okey, yang ni kita akan tengok kemudian lah sebab yang ni kuat teknikal juga ya, rizab berkanun ya. Harap-harap soalan berkenaan dengan alat dasar kewangan ni tak keluar sangat sebab quite tough juga yang ni ya. Okey, kita tengok konsep dia dulu. Rizab berkanun bermaksud simpanan wajib. Ni dia. Bank perdagangan di bank pusat. Setiap bank mesti mempunyai simpanan wajib. CIMB, Maybank, RHB, dia mesti ada simpanan wajib. Ya, untuk mengelak bank-bank daripada bankrupt. Ya, ini adalah dia punya maksud dia lah. Nisbah rizab tunai, simpanan wajib wang tunai di bank perdagangan. Ya, ini rizab tunai dengan rizab berkanun lebih kurang sama. Ya, lebih kurang sama. Syarat sewa beli merupakan syarat dan termas masa muat pinjaman sewa beli. Biasalah kalau beli rumah, beli kereta akan ada perjanjian dan kena sign lah. Ya, ini untuk orang kata memastikan bahawa peminjam kenalah membayar. Ya. Okey, dan tidak lari. Surat jaminan kerajaan, surat bertulis yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk memperoleh pinjaman daripada masyarakat atau institusi kewangan. Contoh kalau rakyat ataupun bank nak meminjam duit daripada Bank Negara Malaysia ataupun bank-bank lain, kena ada surat jaminan lah. Ya, okey, surat jaminan. Okay, sebab apa? Bila dah pinjam kena bayar balik. Kadar faedah, kos yang ditanggung oleh peminjam semasa membuat pinjaman. Okey, macam contoh cikgu beli kereta, ya, lepas tu kena bayar loan, lepas tu kena bayar dia punya interest lah. Ya, faedah. Ya. Okey. Kesan ni, ini kebat ya, so kita ekonomi. Okey, ada apa-apa soalan ke setakat ni? Tak tengah wakil. Razik terkeluar. Razik terkeluar sekejap. Bagi cikgu 1 minit sekejap, cikgu nak minum sekejap. Boleh. Tadi Razik keluar masuk tak tahu internet dia kot. Line kot. Line je kot. Tunggu sekejap 1 minit minum. Baik. Okey. Kita sambung jap. Sambung ni. Alright. Yang ini dah ada dah tadi. Alat dasar ekonomi tadi. Kita dah beritahu berkenaan cikgu dah beritahu berkenaan dasar fiskal dan dasar kewangan.
Dasar fiskal ni adalah keseimbangan antara hasil dan juga perbelanjaan ni. Cukai ni hasil Okey. Dasar kewangan ni ada 5, iaitu bagaimana kerajaan nak memastikan bahawa dasar kewangan ni ataupun praktis kewangan ni adalah telus dan juga terkawal. Okey, cikgu tak akan masukkan dekat sini sebab kalau kesan ke atas makroekonomi negara lebih pada kebat. Maknanya dia lebih kepada meningkatkan ekonomi, membantu rakyat dan sebagainya. Nanti bila kita akan tengok soalan-soalan berkenaan tu, nanti kita akan kaji. Yang penting basic yang penting basic you all kena kuat lah. Okey, dah habis. Okey, kita tengok dekat sini mana tadi? Bukan penunjuk ekonomi, ini penunjuk ekonomi yang tadi. Okey, mana rumusan? Okey, bila kita tengok untuk nak memahami lagi cantik lagi, kita you all boleh tengok dekat rumusan. Okey, peranan kerajaan dalam ekonomi iaitu kerajaan adalah orang tengah di antara individu dan juga firma. Sebagai pengeluar dan majikan, lepas tu mencapai objektif ekonomi. Sebab kerajaan ni orang tengah antara individu dan juga firma. Okey, penunjuk ekonomi, kita ada beberapa penunjuk ekonomi, indeks harga pengguna, inflasi, pengangguran, KDNK, dan sebagainya. Alat dasar ekonomi kita dah bincang tadi berkenaan dasar fiskal iaitu cukai dan belanja. Kemudian kita ada dasar kewangan iaitu ada 5 tadi, Dan objektif makroekonomi ini lebih kepada objektif ekonomi secara luas. Penggunaan tenaga penuh iaitu mengelakkan pengangguran. Kestabilan harga, kita tak nak harga terlalu naik dan terlalu turun sangat. Harga masih seimbang. Pertumbuhan ekonomi dari segi pengeluaran cantik lah maksudnya. Sebab tu bila pandemik kalau you all tanya cikgu, cikgu kenapa kilang-kilang masih lagi boleh beroperasi ketika pandemik? Okey. Sebabnya kerajaan nak memastikan bahawa ekonomi berkembang dan pada masa yang sama rakyat boleh membeli barang-barang yang diperlukan. Imagine kalau sekiranya kilang Gardenia ditutup sebulan. Contohlah kilang Gardenia ditutup sebulan ketika pandemik. Bekalan roti tak ada, orang nak beli roti pun susah, roti dah habis. Bayangkan kalau kilang beras tutup sebulan, PKP. Pertumbuhan ekonomi tak adalah. Sebab apa? Bila kilang tutup, beras tak dapat dihasilkan. Bila beras tak dapat dihasilkan, beras akan jadi habis. Beras yang ada dekat supermarket tu semua akan jadi habis. Sebab tu, walaupun tindakan kerajaan tidak popular untuk membuka kilang-kilang, tetapi tujuannya adalah untuk memastikan bahawa ekonomi dan sektor-sektor pengilangan dan pengeluaran hidup seperti biasa. Okey, dan last kali kestabilan imbangan bayaran. Ini maksudnya duit masuk dan duit keluar dalam sebuah negara. Tak nak duit keluar terlalu banyak. Okey, kalau boleh duit masuk banyaklah, Okey, kalau tidak nanti akan jadi matuang akan jadi jatuh. Okey, kesan inflasi, semua orang tahu bahawa kadar inflasi menyebabkan harga barang meningkat, kadar faedah meningkat, kemudian ekspor berkurang dan sebagainya. Kalau perbelanjaan kerajaan tadi terbagi pada 2, mengurus dan juga pembangunan. Mengurus ni iaitu mentadbir, belanja pentadbiran, dan kerajaan membelanjakan untuk investasi ataupun pelaburan. Okey, ini adalah sebab lebih kepada kebat. Okey, mari kita tengok contoh-contoh soalan objektif. Okey. Alright, dia tak soalan di bawah mempunyai 4 pilihan jawapan. Ini biasalah soalan objektif. Okey, yang pertama gambar di bawah menunjukkan perkhidmatan kerajaan. Ini adalah perkhidmatan monorail iaitu belanja
pembangunan lah ya. Sebab apa? Untuk tak ada monorail susah lah ya, tak boleh naik pengangkut awak. Apakah matlamat utama kerajaan menyediakan perkhidmatan tersebut? Okey, jawapan D memang confirm salah lah, memperoleh keuntungan jualan. Ingat kerajaan ni bukan bermotifkan keuntungan. Ya. Okey, menjaga kebajikan masyarakat mungkin betul. Memonopolikan pasaran salah. Sebab apa? Kerajaan ni walaupun dia satu tetapi dia bukan bermotifkan monopoli. Masih ingat lagi monopoli ni bermaksud hanya satu sahaja pemain syarikat yang ada dalam sesebuah industri. Ya, contohnya berkenaan tentang TV siaran TV. Astro lah yang orang yang berbayar. Astro je lah yang monopoli. Ya, tak ada saingan yang lain. Okey, kemudian menjana hasil kerajaan. Okey, mungkin salah satu juga yang betul lah. Okey, jadi ya bila bercakap pasal pembangunan ni, kebajikan ni tak ada sangat, tapi lebih kepada menjana hasil kerajaan lah jawapan paling tepat. Sebenarnya kalau ikut jawapan C pun betul juga ya, sebab dia menjaga kebajikan rakyat ni memudahkan rakyat untuk masyarakat untuk pergi sana sini. Tapi duit yang diorang beli tiket apa semua itu hasil lah ya, hasil kerajaan. Tapi bukan memperoleh keuntungan lah ya, hasil ya tetapi keuntungan bukan. Okey. Pilih ciri yang berkaitan dengan monopoli semula jadi. Monopoli Yang pertama, lebih daripada seorang pengeluar. Ini salah. Monopoli hanya seorang saja, tak lebih. Okey, berkuasa untuk menentukan harga. Betul, sebab dia je yang conquer pasaran. Persaingan bukan harga amat penting. Salah, sebab tak ada persaingan. Kebebasan firma untuk keluar masuk dan keluar pasaran. Tak ada. Masuk saja, keluar tak ada. Jadi berkuasa untuk menentukan harga. Okey, kalau tak faham tanya. Okey, soalan ketiga apakah objektif makroekonomi negara yang dicapai oleh kerajaan? Pertumbuhan ekonomi betul lah. Sebab apa? Cikgu. Ya. Monopoli tu macam mana? Monopoli dia je yang conquer pasaran. Orang lain tak boleh bersaing. Macam contoh Astro. Astro tak ada bersaing kan? Betul tak? Yang berbayar siaran TV yang berbayar kan. Dulu masa tahun 90-an dulu, ada satu stesen TV berbayar yang bernama Mega TV. Tapi masa tu Wafi tak lahir lagi kot, tak pasti, tak ada lagi. Benda tu ada tapi sekejap je. Company tu dah tutup sebab tak boleh nak lawan Astro. Sebab tu Astro berkuasa untuk buat siaran ulangan banyak kali, tak cerita apa-apa. Sebab apa? Benda tu yang berbayar semua orang pun tengok juga. Tu monopoli. Okay. Kalau yang elektrik, lagi satu elektrik. Ada ke syarikat lain selain daripada Tenaga Nasional yang menghasilkan elektrik? Tak ada kan? Tak. Monopoli lah maksudnya. Dia je conquer. Okay, faham. Monopoli dia je conquer. TMB. Kalau dulu TM, sekarang TM dah tak ada, dah bukan monopoli lah sebab dia ada Maxis, Celcom, Digi. Kalau dulu sebelum tu TM. Telekom Malaysia. Tapi sekarang Telekom Malaysia tak lagi dah. Okey, yang kedua, imbangan pembayaran defisit. Ketiga, tingkat harga umum meningkat. Salah. Kadar pengangguran kurang daripada 4%. Pembayaran defisit ni bermaksud pembayaran yang belanja yang lebih kurang. So jawapannya adalah 1/4. Ya, kadar pengangguran kurang daripada 4% baguslah. Maksudnya semua orang boleh kerja lah. Okey, nombor 4. Maklumat di bawah menunjukkan satu penunjuk ekonomi. Ini indeks harga pengguna IHP 2015-2014 perubahan 7.6%. Berdasarkan penunjuk ekonomi di atas, apakah takrifan yang boleh buat? Okey, apabila indeks menurun daripada 123.7 kepada 116.1. Soalan cikgu senang je. Harga barang naik ke turun kalau macam ini? Kalau indeks turun, harga dia barang lagi naik ke lagi murah? Murah kan? Murah. Lagi murah kan? Yes, betul, harga murah. So apabila harga barang lagi murah, bermaksud kos hidup menurun 7.6%. Ya, kos hidup. Sebab apa? Ini adalah indeks harga, maknanya lebih pada kos. Ya, beli barang berdasarkan kepada harga. Bukan nilai wang. Nilai wang tak ada kena-mengena, taraf hidup pun tak ada kena-mengena. Kos hidup menurun 7.6%. Okey, soalan nombor 5.
Apakah punca berlakunya inflasi tolakkan kos ke dalam ekonomi? Ya, senang cerita apa berlakunya inflasi lah. Ya, okay. Cost push inflation. Ya, kita panggil. Okay, cost push inflation ni, inflasi tolakkan kos ni bermaksud harga naik kerana pengeluar punya hal. Ya, sebab apa? Siapa yang menanggung kos dalam harga barang adalah pengeluar. Walaupun inflasi ni ditanggung oleh rakyat, tetapi inflasi juga berlaku kerana pengeluar punya hal. Kos ni datang daripada pengeluar. Okey, yang pertama, harga yang kita boleh nampak secara obvious adalah ni. Kenaikan harga barang mentah. Cikgu bagi satu contoh senang je. Baru-baru ni harga minyak masak naik daripada RM18 pada 3 bulan lepas kepada harga sekarang RM33. Kalau tak percaya pergi Giant, pergi Tesco, tengok harga saji, Seri Murni, Alif. Oh, cikgu rasa macam geram betul. Ya. Dan naik harga sekitar RM33. Alasan dia adalah dia kata harga bahan mentah, iaitu harga minyak mentah lagi tinggi. Sebenarnya tak setuju pun. Takkan harga naik secepat begitulah. So salah satu faktor dia adalah harga barang naik kerana bahannya naik. Ya. Harga Milo naik kerana harga coklat naik. Harga bahan mentah coklat. Jadi nombor 3 ni betul. So tinggal 2 dengan 4 je. Yang kedua, tuntutan kesatuan sesi kerja, dan yang keempat, kenaikan pendapatan boleh guna pengguna. Pengguna tak ada kena-mengena dalam kos. Ya, sebab apa? Kos lebih pada pengeluar. Jadi pekerja lah tuntutan kesatuan sekerja. Sebab apa? Kenapa tuntutan kesatuan sekerja? Pekerja meminta gaji yang lebih, pekerja meminta upah yang lebih, pekerja meminta bonus. So apabila mereka minta benda-benda tu semua, syarikat terpaksa menaikkan harga barang untuk menampung perbelanjaan gaji dan juga upah dan juga bonus-bonus yang lain. Itu maksud dia. So nombor 5 jawapan dia adalah C. Ingat kos adalah merujuk kepada pengeluar. Okey, soalan nombor 6 Sekiranya kadar inflasi telah meningkat, maknanya harga barang meningkat, apakah kesannya terhadap ekonomi dalam sesebuah negara? Okey. Jumlah tabungan meningkat, B, jumlah dan nilai ekspor bertambah, sepatutnya nilai ekspor menurun, ya. So salah lah. Ya. Kadar pengangguran menurun, tak semestinya. Dan yang keempat, boleh jadi yang di pendapatan boleh guna semakin bertambah. Tak boleh. Apabila harga barang naik, pendapatan yang dia ada tu akan berkurangan sebab harga menjadi lagi mahal. So bila harga lagi mahal, gaji yang dia ada tu boleh beli berapa banyak barang je. Ya, jadi jawapannya adalah C. Kadar pengangguran menurun. Sebab apa? Mereka dah tak boleh dah nak survive. Okey, soalan nombor 7. Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan inisiatif kerajaan. Inisiatif ni adalah kerajaan punya tindakan sendirilah, ya. Sistem pendidikan negara sentiasa dikaji supaya selaras dengan keperluan pasaran buruh. Ya. Okey, tindakan kerajaan tersebut adalah untuk mengatasi masalah kalau dah nama pasaran buruh ni apa? Pengangguran struktur. Ya. Okay, inflasi dengan imbangan tak ada kena-mengena. Dia sama ada pengangguran geseran ataupun pengangguran struktur. Ya. So bila struktur ni dia merujuk kepada sistem lah. Merujuk kepada sistem. Okey, geseran ni berlaku apabila pengangguran ni disebabkan oleh geseran di antara pekerja tempatan dengan pekerja luar, pekerja asing. Geseran berlaku. Ya. Contohnya ya, kerja di bidang IT tetapi bukan orang Malaysia yang ramai tetapi orang asing seperti India, Bangladesh dan sebagainya. Itu geseran lah tu, ya. Okay, kerana buruh asing yang conquer. Okey, soalan nombor 8. Pilih pasangan yang benar tentang konsep keluaran dalam negara kasar KDNK. Okey, pemilikan sumber ekonomi tak asing kot, mestilah firma tempatan saja kan. Tempatan keluaran barang dalam dan ada 2 jawapan. Dalam dan luar negara, dalam dan luar negara. Betul lah, antara A dengan B lah.
Pemilikan sumber ekonomi mestilah firma tempatan sahaja dan tempat keluaran barang dalam dan luar negara. Boleh ekspor dan boleh import. Ya, tetapi hanya firma tempatan sahaja yang boleh dikira. Okey, soalan nombor 9. Kita ada lagi 5 minit. Dasar fiskal boleh menggalakkan pertumbuhan ekonomi melalui, dasar fiskal tadi kita bercakap pasal cukai dan belanja. Okey, jadi untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi, kita bolehlah naikkan cukai dan kita boleh menambahkan perbelanjaan. Jadi sepatutnya satu fiskal tadi apa? Fiskal ni dia keseimbangan antara cukai versus belanja. Cukai ni hasil, maknanya kerajaan akan kutip cukai. Belanja ni adalah kerajaan akan membelanjakan wang untuk mengurus dan juga mentadbir dan juga projek-projek. Ya. Okey. Nombor 3 betul. So tinggal 2 dan 3. Pengurangan ni salah. Penurunan cukai. So 2 dan 3. Penurunan. Dia macam ni tau, Wafi. Ada masa kerajaan akan kutip cukai yang banyak. Ada masa kerajaan akan tak banyak kutip cukai. So apabila dia kutip cukai banyak, bermakna kerajaan banyak duit. Kalau kerajaan kutip cukai kurang, kerajaan kurang duit. Dan apabila kerajaan ingin membelanjakan untuk pentadbiran, membayar gaji penjawat awam dan juga membina sekolah, membina hospital kerajaan, semuanya duit-duit kerajaan, dia kena tengok dekat berapa banyak hasil yang telah dikutip. Ya, macam zaman dulu-dulu pemerintah dia ada kenakan cukai kepada rakyat-rakyat dia tahu sebab duit tu akan digunakan untuk perbelanjaan istana dan perbelanjaan pembangunan di kawasan-kawasan lah. Ya, itu kita panggil dasar fiskal lah. Okey, harap cikgu dapat menjawab soalan tu. Okey, soalan nombor 10, antara alat dasar kewangan yang berikut yang manakah boleh dijalankan untuk mengatasi masalah pengangguran? Okey, kalau pengangguran sewa beli tak ada. Nisbah rizab tunai. Jaminan kerajaan. Ya. Okey. Jaminan kerajaan. Okey, nombor 11. Penyataan di bawah berkaitan dengan sejenis cukai apabila tingkatan pendapatan semakin meningkat, kadar yang cukai yang dikenakan semakin menurun. Okey, langsung tak ada. Yang ni kita panggil sebagai regresif. Kalau progresif bermaksud cukai naik, pendapatan naik. Pendapatan naik, cukai naik. Kalau regresif bermaksud pendapatan naik, cukai turun. Ya, langsung tak langsung lain ya, iaitu dari segi jenis cukai lah. Ya, jawapannya regresif. Okey, soalan nombor 12, antara faktor yang berikut yang manakah akan merangsang pertumbuhan ekonomi sesuatu negara? Agar pendapatan yang seimbang, ya betul. Sebab kita tak nak yang kaya terlalu kaya, yang miskin terlalu miskin. So antara 2, 3 dan 3, 4. Insentif laporan ekonomi, yes. Tak ada kena-mengena dengan kadar kelahiran dengan sikap masyarakat. Lagilah tak ada kena-mengena dengan ekonomi. So jawapannya insentif laporan dan agihan pendapatan yang seimbang. Soalan nombor 13. Apabila kadar pertumbuhan ekonomi melebihi kadar pertambahan penduduk, maka taraf kemakmuran rakyat, maksudnya apa? Tak dapat ditentukan. We never know, kita tak tahu. Ya. Tak semestinya rakyat sikit kadar kelahiran sikit, rakyat sikit bermaksud ekonomi akan naik ataupun menurun, tidak. Ya, tak dapat ditentukan. Kadar pertumbuhan tak semestinya tak semestinya. Tak semestinya merupakan satu faktor tak dapat ditentukan. Okey, ada apa-apa soalan tak setakat ni? So far okey, Wafi dengan Razik, hopefully you all okey. Okey. Hopefully dapatlah jawapan-jawapan daripada soalan objektif tadi. Untuk minggu depan kita akan masuk ke bahagian